A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdini wa sadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada malam Khamis 28 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan 30 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang kerana Allah SWT. Alhamdulillah atas taufik hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya. Atas takbir dan takdirnya bertemu lagi kita dalam kuliah maghrib dengan pengajian Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kesimpulan dan perbincangan poin yang ke-36 iaitu yang terakhir, muka surat 312, bab yang ke-15 sebelum kita memasuki fasal 16 iaitu hakikat iman, insya-Allah bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda atas jemputan barisan pihak pengurusan Pertubuhan Agama Nur Iman atas pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akia binti Haji Maktiah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Baiklah, kita mulakan dahulu pengajian malam ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani. Lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada malam yang berbahagia ini. Falyatafadhal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Izinnya juga dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu yang amat-amat dimuliakan Allah dan Rasul. Salam selawat, salam kebesaran atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah pada malam ini kita sambung kepada muka surat 313 pasal yang ke-16 iaitu hakikat iman. Hakikat iman. Apabila disebut hakikat adalah kebenaran. Sebenar-benarnya. Kebenaran sebenar-benarnya atau yang asal-asalnya yang terbit daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya. Percaya tersebutlah dikatakan kita beriman. Kita beriman kepada hakikat tersebut. Jadi maksudnya kita percaya kepada hakikat yang sebenar-benarnya. Contohnya, Piu Faiz tanya kepada Ustaz Salman, apakah Allah SWT itu melihat kita sekarang? Jawapannya, ya. Allah Ta'ala sedang melihat kita sekarang. Itu sebabnya sekarang ni kita tu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam penglihatan Allah, bukan di luar penglihatan Allah, di dalam penglihatan Allah. Tidak ada satu pun di luar daripada penglihatan Allah.
melainkan di dalam penglihatan Allah. Kita duduk sekarang ni macam-macam duduk. Semua diperhatikan oleh Allah SWT. Itu maknanya di dalam penglihatan Allah. Jadi itu katakan dalam basar penglihatan Allah. Baik. Kita percaya, berarti itu dinamakan iman. Iman. Sekarang ni kita dapat rasa Allah Ta'ala tu melihat kita. Itu makna kita dalam iman. Dalam iman. Baik. Hakikat iman. Para ahli ilmu mentakrifkan. Ya. Jadi, itu dikatakan saya cedok jugalah perbahasan yang sebab kita dah buka-buka tentang Piu Faiz ni. Dia nak tanya daripada mana. Jadi, itu pasalnya dia nak menyampaikan, nak menanya para ilmu, para ahli ilmu. Dia nak kata bukan ustaz, tapi para ahli ilmu. Daripada kitab apa? Daripada kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dikarang oleh siapa? Kitab ini. Itu penting. Jadi bukanlah datang pada ustaz, walaupun ustaz baca, tapi kena tahu perkara tu. Baik. Para ahli ilmu mentakrifkan hakikat iman itu kepada dua takrif. Ini kena faham betul-betul. Sepanjang kita mengaji ni, apa contoh yang nak ambil betul-betul. Baik. Para ahli ilmu mentakrifkan hakikat iman itu kepada dua takrif. Dua takrif. Takrif pertama, tanda perkara tu tidak boleh tidak. Kita kena tahu pengarang ni dia tulis dengan huruf cop hitam. Menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Takrif pertama ialah mengikrarkan dengan lisan, dengan perkataan. Jadi, apapun yang kita percaya tentang Allah SWT dan Rasul, kita boleh kata, kita boleh cakap. Habis tak boleh cakap, tak boleh itu bukan iman nama dia. Awas, saya cakap terus terang. Jadi orang beriman tu boleh bercakap tentang iman, tentang tauhid. Sebab apa? Ada iman. Iman ni tauhid. Kalau dia ada bertauhid, maka adalah dia menjadikan orang beriman. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Dengan lidah. Aku percaya kepada Allah. Allah tu Tuhanku. Contohnya, Allah tu Tuhanku yang menjadikan aku dan mencipta perbuatan aku. Ta'rif yang kedua, membenarkan dengan hati. Benar. Kalau katakan Allah itu Tuhanku yang menjadikan aku dan mencipta perbuatan aku. Jadi banyak kata, tu dia kata dia ikrar dan membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Itu makna kata ilmu yakin. Ilmu yakin. Dan beramal dengan anggota badan. Itu ain yakin. Ain yakin. Beramal dengan anggota badan. Yang pertama mengikrarkan dengan lidah, membenarkan hati dan beramal dengan anggota tubuh badan. Ta'rif kedua, mengikrarkan dengan lidah. Kita tengok tu. Jadi kalau orang tu sebenar-benar beriman, dia boleh bercakap tentang iman. Dan membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Itu yang dikatakan tadi, iaitu dua perkara. Dua ta'rif. Ta'rif pertama, mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota tubuh badan. Ta'rif kedua, mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati. Itulah hakikat iman. Menurut daripada ahli ilmu tauhid
Mentakrifkan tentang hakikat iman. 2. Berpunca daripada pentakrifan tersebut, terdapat 6 cara keimanan. Ada 6 cara keimanan. Pertama, para ulama. Jadi bukanlah pengarang kitab ni. Bukan pengarang kitab. Bukan pula datang daripada ustaz. Bukan. Tapi para ulama. Jadi dia ni sebagai penulis saja. Dituliskannya apa kata ulama. Ustaz hanya sebagai penyampai saja. Cakap saja. Para ulama telah ittifaq, sepakat mengatakan, mereka yang hanya mengaku dengan lidah. Perhatikan baik-baik. Mereka yang mengaku dengan lidah. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Itu dengan lidah. Dia mengaku. Allah Tuhanku. Dia kata. Sahaja. Dan mendustakan dengan hati. Wah. Mendustakan dengan hati. Jadi mendustakan. Mak dia kata mulut cakap lain, hati pula cakap lain. Dia dusta. Bahawa ada Tuhan lain daripada apa yang dia cakap. Mereka itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Tak termasuk. Tak termasuk. Dan mereka itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ni, dia tak masuk dalam Yaumal Hisab. Tak termasuk dalam Yaumal Mizan. Tak masuk semua. Habis dia masuk mana? Terus masuk neraka je. Ingat tuan-tuan. Jadi bagaimana nak ingat? Itulah yang kita sekarang sedang belajar. Dan akan diazab lebih kuat daripada azab orang-orang yang ingkar. Dan akan diazab lebih kuat daripada orang-orang yang ingkar. Yang orang yang mulut mengaku, hati dia menafikan. Itu orang yang ingkar. Diazab lebih teruk. Dan mereka itu akan ditempatkan, dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Dulu kita dah bahaskan berhubung tentang neraka. Macam mana azabnya neraka tersebut. Neraka ni akan membakar kita daripada kaki. Sikit. Sampailah habis. Bukan dihukum 1 hari, 2 hari. Bukan dihukum 1 tahun. Bukan dihukum 100 tahun. Beratus-ratus tahun. Tak insaf lagi, tak tahu apa nak cakap. Aku tunggu je lah. Itu ceritanya tentang munafik. Syarah An-Nawawi, Sahih Muslim. Yang kedua, para ulama telah ittifaq juga. Telah sepakat juga. Tidak memadai mentahqiqkan keimanan mereka yang hanya makrifah, mengenal dengan hati. Mengenal dengan hati. Hati sahaja. Malah mengenal dengan hati itu mestilah berserta dengan ikrar dengan lidah. Ikrar dengan lidah. Maknanya dia tu ilmu yakin. Ilmu yakin dalam hati. Mentasdikkan dalam hati. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diikrar pula dengan lidah dia. Dizahirkannya dengan lidah. Kerana Fir'aun dan kaumnya adalah mengenal dengan hati. Dia kenal dengan hati. Fir'aun pula kenal dengan hati. Kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Tetapi mereka itu masih tetap tidak percaya kepada kedua-dua Nabi tersebut. Hati percaya. Tapi ikrar tidak pula. Ya, catik tu berbeza-beza tu. Firman Allah SWT memberitahu jawapan Nabi Musa AS kepada Fir'aun ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya menunjukkan mukjizatnya. Lalu Fir'aun berkata kepada Nabi Musa AS, sesungguhnya engkau wahai Musa seorang yang terkena sihir, orang yang tidak siuman. Dia tak percaya pada Nabi Musa. Ya? Maka Nabi Musa menjawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura. Sebenarnya engkau, wahai Fir'aun, telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat ini melainkan Allah yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Apa pengajaran? Belum habis kali pengajaran kita. Terus hati kita tu berkata adalah tiap sesuatu yang berlaku adalah takdir Allah. Takdir Allah. Nampak kapal terobang tu terobang. Maknanya itu takdir Allah. Itu hati tu. Apa benda yang ni kita nampak? Dia kata, sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Ini semua bukti di dalam menerangkan kebenaran. Itu pasalnya tanda wujudnya Allah alam ini. Dan sebenarnya aku fikir engkau, hai Firaun, akan binasa. Sebab apa dia binasa? Sebab tak percaya apa yang diturunkan oleh Allah SWT tentang mukjizat Nabi Musa. Nak menunjukkan dia sebagai Nabi. Tak percaya lagi. Iaitu dia kata. Dan firman Allah Azza wa Jalla. Wajahadu wa biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa ulu panzur kaifa kana akibatun mufsidin. Bermaksud, dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh, sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dia nak cerita ayat ni, nak membuktikan Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Percaya pada hati. Hati dia percaya, mulut tak percaya. Mulut pula tak percaya. Itu yang nak bagi tahu. Fir'aun dan kaumnya, kesudahan mereka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat-ayat yang lain. Mereka itu dibinasakan dan ditenggelamkan di laut sebagaimana balasan di dunia. Dan mereka disediakan azab seksa neraka di akhirat kelak disebabkan kekufuran mereka. Dan ahli kitab adalah juga makrifat. Ahli kitab adalah juga makrifah, mengenal. Mengenal Allah, makrifatullah, dan dia kenal kepada Nabi. Itu dia katakan ahli-ahli kitab. Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak beriman dengannya. Dan juga firman Allah SWT. Ya? Mereka itu dikatakan, dia percaya, yakin. Tapi dia tak beriman apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi, dibagi tahu benda ni, itulah yang berlakunya sekarang. Yang banyaknya berlaku. Ya tak? Kalau ditanya, ya. Tapi tak apa. Kita lihat. Orang-orang Yahudi dan juga Nasara yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Mereka mengenalnya. Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dia kenal. Orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan pengurniaan Allah. Maka mereka dengan sebab yang tersebut, dia tidak beriman. Dia kenal sebagaimana dia tu kenal seperti mana dia kenal kepada anak-anak dia. Siapa cakap ni? Allah Ta'ala. Dia menjadikan, dia menciptakan. Kita percaya kepada Allah. Cuma dah dogil tu. Orang-orang Yahudi dan Nasara mengenal Nabi Muhammad SAW dengan gelaran dan sifat-sifatnya yang tersebut di dalam kitab-kitab suci mereka. Allah dah tulis dah. Iaitu kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.
tetapi mereka tidak beriman juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak gambaran. Jadi apabila kita buka luas di depan mata kita, jadi kita mula muhasabah diri kita. Diri kita. Baik, saya nak sentuh sikit lah. Nak ambil contoh. Contoh yang pertama tadi. Buka balik muka surat 313. Dia kata, para ahli ilmu mentakrifkan hakikat iman itu kepada dua takrif. Takrif pertama ialah mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Contohnya, apa contohnya? Kalau sebetul-betul kita dah mengaji dah. Daripada mula sampailah kita penghujung ni dah. Nak ambil contoh, mesti dalam amalan kita yang difardukan, iaitu solat, sembahyang. Contoh terbaik tentang kesempurnaan iman ialah diikrar dengan lidah, ditasdik dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan ialah sembahyang. Sembahyang. Itulah contoh sebaik-baiknya. Solat ialah rukun 13. Jadi saya catat ni. Solat ialah rukun 13. Rukun 13 dibahagi kepada 3. Iaitu rukun qalbi, hati, tasdik hati, rukun qauli, perkataan iaitu dengan lidah, ikrar, dan rukun fa'li dengan perbuatan. Rukun qalbi, hati, ada 2 rukun. Iaitu niat dan juga tertib. Itu ilmu tu. Itu ilmu. Niat dengan tertib. Makna kata rukun 13 tadi tu. Atau pasal katakan kalau kita mengaji tauhid nanti dikatakan takluk ilmu. Takluk ilmu. Mereka kata pekerjaan atau tugas ilmu. Tentang niat dan juga tertib. Daripada rukun 13 yang disusun tu semua. Itu semua di dalam pengetahuan Allah. Rukun qauli, iaitu perkataan, ikrar. Ada 5 rukun. Ada 5 rukun. Dan rukun fi'li, perbuatan, ada 6 rukun. Usah digambar tentang tubuh badan kita tu. Digambarkan solat tu sendiri, sembahyang tu sendiri. Di dalam tubuh badan kita. Allah mengajar kita bagaimana menjalani iman tersebut. Macam mana kita nak menjalani iman tersebut? Yang dikatakan iman yang sempurna. Diikrar dengan lidah, ditasdik dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Macam mana kita menjalankan? Iaitu dengan solat. Dengan sembahyang. Bijaksananya Allah Ta'ala maha bijaksana. Dia menjadikan solat. Amalan solat datang dari Allah. Amalan solat datang dari Allah. Tidak datang selainnya. Selain Allah. Tak. Dia datang daripada Allah. Maknanya kurnia Allah. Kurnia Allah. Kita dapat berbuat solat atas izinnya. Bukan datang dari kita. Bukan datang daripada kita. Tapi dia datang daripada Allah. Jelas terang sekarang nampak. Maka itulah takdir. Maka itulah yang ditakdirkan. Maka dapat berbuat solat. Yang sudah ditakdirkan kepada azali lagi. Semua kita dah belajar dah. Maknanya tadi, sembahyang tadi sudah disurat pada azali. Kemudian ditakdirkan kita dapat berbuat solat. Kita percaya itu iman. Macam mana kita nak lakukan ketiga-tiga perkara tersebut? Kedua, tak kala kita bersolat, kita tidak perlu mencari rezeki. Betul tak? Dalam kita bersolat, kita tidak perlu mencari rezeki. Bayangkan. Kerana rezeki kita sudah dijamin Allah. Rezeki kita sudah dijamin Allah. Dalam solat dah dijamin Allah.
Kita tidak perlu menjaga pasangan hidup kita. Tak perlu. Sebab Allah Ta'ala dah jaga pasangan hidup kita, keluarga kita dan sebagainya. Dan kita tidak perlu beringat kepada hidup dan penghidupan kita. Tak perlu. Semua tu sudah ditakdirkan Allah. Itu yang kita bab takdir yang sudah. Bab qada dan qadar Allah. Sudah ditakdirkan. Kerana kita yakin segala-gala yang telah dijamin Allah dan kita hanya disuruh berbuat solat dan ingat kepadanya. Itu saja. Kita diperintah berbuat solat dan ingat kepada Allah. Itu saja. Selain daripada itu, aku jaga, kata Allah Ta'ala. Baik. Itu berhubung tentang rentang nak ambil contoh tentang ta'rif rukun iman tadi. Kemudian, apa yang solat mengajar kita? Yang ini Allah Ta'ala mengajar kita. Sekarang ni solat mengajar kita tentang ta'rif rukun iman tadi. Yang ikrar dengan lidah, ditasdik hati, dilaku dengan perbuatan. Kemudian, solat mengajar kita di luar solat. Maknanya kita bawa luar solat. Dalam hidup dan penghidupan kita. Iaitu, pertama, nawaitu kita tertuju kepada Allah. Nawaitu kita tertuju kepada Allah. Kita tidak bekerja dari awal hingga habis kerja, ialah semata-mata kerana Allah. Daripada mula kita bekerja, sampailah penghujung. Kita buat kerja. Daripada pukul 8 sampai 4 suku. Banyak kata, itu niat kita bekerja. Banyak kata, dalam kita bersolat, bawa luar solat. Tak bolehlah kita buat kerja lain. Tak boleh buat kerja lain. Kerja lain apa dibuat? Mengait bajulah, itulah, minta maaf lah. Sekarang dah tak ada dah. Dulu tu lah. Kait baju anak, kait itu semua-semua sekian. Konon memenuhi masa. Jika berhubung dengan perkataan, kita bercakap tentang dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan. Seperti mana dalam solat. Itu kata nak menunjukkan orang yang beriman. Jika berhubung dengan perbuatan, kita berhubung dengan pekerjaan sahaja. Selain pada itu, tak boleh nak meniaga pula lah, itulah, inilah, semualah. Tak boleh. Kecuali izin daripada pihak pengarah pengurus. Itu boleh. Itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Yang mana kalau kita nak maju, apa kita pegang? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu orang beriman lah. Beriman lah. Jadi dalam sembahyang ini Allah Ta'ala mengajar kita, kemudian bawalah keluar sembahyang. Itu yang dikatakan orang yang beriman tu. Ketiga-tiga perkara tu. Dalam hidup dan penghidupan dia. Pendek kata, tidak ada, iaitu daripada bisikan hawa nafsu setan dan iblis. Cuma dia berpegang apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang beriman. Baik, kita sambung yang tadi. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah ni apa dia? Golongan orang yang berpegang pada akidah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli ni golongan. Ya, golongan. Orang yang berpegang pada akidah. Berpegang kepada akidah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dikatakan dia berpegang kepada yang kita dipegang pada Al-Quran dan hadis. Ketika itu pula Al-Quran pun belum habis lagi.
Nabi nak terima. Ya, tapi hakikatnya, sebenar-benarnya, apa yang Nabi berpegang. Ya, apa yang dipegang? Akidah dia. Kita ada usaha dan ikhtiar. Namun usaha dan ikhtiar tak memberi bekas sedikit pun. Itu sekurang-kurangnya. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' bahawa Allah Ta'ala menuntut, menghendaki. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' bahawa Allah Ta'ala menuntut, menghendaki dari hambanya. Pendek kata, Allah Ta'ala menghendaki daripada hambanya. Apa bendanya? Menurut daripada alim ulama', kita tak lepas daripada 4 perkara. 4 perkara dalam hidup dan penghidupan kita. Ini catat. Minta Allah Ta'ala ingatkan saya 4 perkara tu. Yang dikehendaki Allah kepada kita. Pertama, apabila Allah kurniakan kepada kita nikmat iman, kepercayaan dan keyakinan macam ni. Allah Ta'ala menghendaki kita apa? Minta Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah Ta'ala ditambah keimanan kita. Satu. Kedua, apabila Allah Ta'ala membagi kita bala dan bencana, Allah Ta'ala menghendaki kepada kita, apa dia? Bermohon, bermunajat kepada dia, minta sabar. Maknanya sabar ni tak boleh buat-buat. Minta sabar. 2. Ketiga, apabila Allah Ta'ala kurniakan kita rahmat, rezeki, melimpah ruah, Allah Ta'ala menghendaki kepada kita bersyukur kepada dia, berterima kasih kepada dia. Dan keempat, itu yang lupa dia dah. Ya, ada 4 perkara. Dia tidak 5, tak itu. Baik, sekarang ingat, saya ingat kembali. Jadi, 4 perkara. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' bahawa Allah Ta'ala menuntut, menghendaki dari hambanya, perkataan dan juga perbuatan. Perkataan dan juga perbuatan. Itulah. Allah Ta'ala menghendaki kepada kita apabila dibagi iman, Allah Ta'ala menghendaki kepada kita berdoa kepada dia, minta ditambah iman. Apabila aku bagi kau bala dan bencana, kau minta dengan aku adalah sabar. Apabila aku bagi engkau katanya rezeki yang melimpah ruah, aku kehendak pada engkau bersyukur. Bersyukur. Yang keempat, apa benda? Baik. Dan yang dimaksudkan dengan perkataan ialah perkataan hati. Yang dimaksudkan dengan perkataan hati, iaitu membenarkan dengan hati. Benar. Membenarkan dengan hati macam mana? Pertama, menggambarkan, kalau kata rahmat Allah, menggambarkan rahmat Allah. Rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Digambarkan. Contohnya, aku mendapat sesuatu ini. Digambar dalam hati dan mati. Nampak kelihatan. Tergambar dalam akal fikiran kita, dalam hati kita. Dan kita ingat ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu yang katakan dalam hati tu. Itu pun juga dia kata bersyukur dengan hati. Tak perlu nak cakap Alhamdulillah dalam hati tu. Memadai kalau kita menghadirkan rahmat Allah. Iaitu membenarkan dengan hati. Dan perkataan lidah, iaitu mengikrarkan dengan lidah. Jadi, yang tergambar dalam hati tadi, bersyukur dengan hati tadi, barulah diterjemahkan dengan lidah. Diterjemahkan dengan lidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji-puji bagi Allah yang mengurniakan rahmat kepada aku. Yang ada dalam hati itu. Yang ada dalam hati itu. Itu yang kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab itu rahmat Allah. Alhamdulillah.
Baru dia kata dengan perbuatan, baru dengan hakul yakin, benar lagi yakin. Benarlah ni. Sesungguhnya apa yang diikrarkan dengan hati, dengan lidah, sebenar-benarnya ikrar. Itu perbuatan. Perselisihan ahli sunnah wal jamaah mengenai perkara yang dituntut Allah, perkataan dan perbuatan. Kesemuanya ada termasuk di bawah nama iman. Termasuk di dalam nama iman. Maknanya dalam keimanan. Dalam keimanan. Maka sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah memasukkan ke semua perkara tersebut ke dalam iman. Termasuk ke dalam iman. Sebahagian daripada mereka yang lain pula memasukkan satu juzuk, sebahagian daripada iman dan menjadikan mereka itu akan juzuk yang lain. Sebahagian yang dituntut iman dan buahnya. Ya, tuntutan iman dan juga buahnya. Tapi hakikatnya itulah iman. Percaya, yakin bahawa semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jugalah yang kita buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan aku yang menjadikan kamu dan mencipta perbuatan kamu. Jadi apabila aku percaya kepada ayat ni, maksudnya percaya pada ayat ni, aku percaya ini kalam Allah. Maknanya sifat kalam yang menjadikan aku. Itu iman. Aku ikrar dengan hati, dengan lidah. Yang keempat, ahli sunnah wal jamaah. Kita ni dalam ahli sunnah wal jamaah. Telah ijma' pula bahawa seseorang hamba itu kalau membenarkan dengan hatinya, membenarkan dengan hati, mana perkataan hati dia, dan mengikrarkan dengan lidahnya, mengikrarkan dengan lidahnya. Ingat tadi, ilmu yakin dalam hati. Kemudian diterjemahkan kepada lidah, diikrarkan dengan lidah. Kalau tak boleh nak ikrarkan, bagaimana pula yang dikatakan kita tu percaya kepada Allah? Dan enggan beramal dengan anggotanya, maka ia adalah maksiat terhadap Allah dan juga Rasulnya. Kemudian dia kata, maka ia adalah maksiat terhadap Allah dan juga Rasulnya. Contohnya lah, katakan puak-puak kawaris. Apabila seseorang itu mati, meninggalkan dosa besar, tak sempat nak bertaubat, maka mereka menghukumkan sama macam mana orang kafir, kekal di dalam neraka. Tu fahamkan baik. Tetapi dalam ahlus sunnah wal jamaah, berpegang, jika dia tak sempat untuk nak bertobat kepada Allah SWT, dia tidak kekal di dalam neraka, dan dia akan dikeluarkan juga satu hari nanti daripada neraka, masuk ke surga. Sebab apa? Sebab dia ada iman. Sebab dia ada ikrar. Allah Tuhanku. Jadi itu pasal dia tak kekal dalam, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbezaan. Banyaklah. Dia punya contoh-contoh lagi. Itu pasalnya juga, kita tu tak boleh tuduh, menghukum. Apabila orang tu tak bersemayang, kafir. Jadilah macam puak-puak kawaris. Jadilah puak-puak tu semua. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah macam mana? Dakwah macam mana? Doa dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang mentakdirkan dia tak bersolat. Kupohonlah padamu, ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayat kepadanya supaya ia dapat mendirikan solat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak pula dihukumkan. Tak semayang kafir. Mataman kafir. Sebab dia ada iman.
Dia ada iman. Ya. Ini adalah patut menerima balasan mereka yang dijanjikan Allah di dalam kitabnya, Al-Quran. Tapi tetap juga masuk ke neraka. Ingat, masuk neraka bukan dikatakan ia digambarkan dalam akal fikiran kita sekarang. Dia tak terfikir kita bagaimana azabnya dalam neraka tu. Berapa lama? Berapa lama? Jadi berapa lama? Wallahu alam. Jadi, dan lama je di sini kita bayangkan. Satu hari di dunia, 1000 tahun di sanun. Cubalah kita bayangkan. Jadi kalau kita tak semayang satu hari, 1000 tahun duduk dalam neraka tu. Itu pasal sekarang bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah kalau dulu tinggal-tinggal semayang. Sebab adalah khilaf ulama bagi dua. Satu, memadai dengan bertobat nafsuha. Bertobat sungguh-sungguh. Tapi sebahagian lagi tidak pula boleh dikatakan memadai dengan bertobat. Tetapi naklah juga diqada sembahyang tersebut. Tapi kalau dah kita ni dah tua-tua macam ni, nak buat macam mana dah? Bertobat sungguh-sungguh, menyesal. Aku tak mahu ulang lagi dan sebagainya. Ini adalah patut menerima balasan mereka yang dijanjikan Allah di dalam kitabnya, Al-Quran. Dan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, Al-Hadis. Kita ingat itu azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan azab-azabnya di dalam neraka itu pula, itu sebabnya akan dibakar. Dibakar, dia berkaki buah sikit-sikit sampailah hangus. Hangus. Baik. Kelima, ahli sunnah wal jamaah telah ijma' juga. Maknanya, iktiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang ceritakan dah. 3-4 ni iktiqad ahli sunnah wal jamaah. Saya tu menyampaikan. Jadi perhatikan baik-baik. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' juga bahawa seseorang yang mengerjakan dosa besar, seseorang yang mengerjakan dosa besar tidak menjadi kafir. Tidak menjadi kafir. Tadi saya dah cakap, kenapa dia tu tidak dikatakan jadi kafir? Dosa besar apa? Tidak mengerjakan sembahyang. Itu dosa besar. Kalau dia tengok urutan tu, alim ulama telah menyusun tu. Di antara 20 dosa besar. Yang pertama apa? Mensyirikkan Allah. Itu dosa besar. Yang kedua, menderhaka kepada kedua ibu bapa. Sembahyang nombor berapa? Kita tengok. Baru jatuh nombor 3, sembahyang. Barulah jatuh nombor 4. Apa nombor 4? Aku nak bunuh diri. Ingat tu. Aku nak bunuh diri. Tak boleh nak bunuh diri. Macam aku nak mati dah. Yo nak pergi dah. Nak gantung diri. Dah termasuk dalam dosa besar. Kemudian, terus bunuh diri. Ini dosa-dosa. Bukan dia kafir. Nampak orang menggantung diri. Masuk neraka. Memang betul lah masuk neraka. Tapi dia tak kekal macam mana orang kafir. Sebab apa? Dia ada masih iman. Dia masih ada iman. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' juga bahawa seseorang yang mengerjakan dosa besar tidak menjadi kafir selama ia tidak menghalalkan dosa-dosa besar itu. Tidak menghalalkan dosa-dosa besar itu. Pendek kata dia buat dosa besar. Itu pasal nak menyesal. Jangan pula ini ada suruhan Allah pula. Itu menghalalkan pula. Jadi macam mana katakan? Marilah bersemayang. Itu dalam ahli sunnah wal jamaah. Jom kita pergi masjid semayang, jom. Ini orang lelaki lah, suami-suami. Kau pergilah dulu pergi semayang, insya-Allah. Jadi kalau aku ada masalah panggang, aku pergi ikut nak semayang. Tak boleh pula dia menghukum pula. Kalau kau nak masuk surga, kau pergilah ke masjid tu. Tak?
Tu tak boleh. Baik. Ya, dosa-dosa besar. Sekalipun ia mati sebelum bertobat daripada mengerjakan dosa-dosa besar itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut pendapat jumhur ulama dari ahli-ahli sunnah wal jamaah, jika mereka menjadikan amal itu satu juzuk sebahagian daripada iman, mereka tidak boleh mengkafirkan orang yang membenarkan dengan hatinya dan mengaku dengan lidahnya jika ia tidak beramal. Pun begitu juga. Al-Hanafiyah berpendapat, jika mereka tidak memasukkan amal itu sebahagian daripada iman, ya, maknanya kata dia tak termasukkan amal itu sebahagian daripada iman, malah mereka hanya memandang amal itu adalah di antara perkara-perkara yang mesti dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Berbeza. Saya ulang balik patah perkataan tu. Al-Hanafiyah berpendapat, jika mereka tidak memasukkan amal itu sebahagian daripada iman, itu pasal saya katakan tadi, katakan solat, sembahyang. Sembahyang itu adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Malah mereka hanya memandang amal itu adalah di antara perkara-perkara yang mesti dikerjakan. Dia memandangkan itu dah perkara-perkara yang mesti dikerjakan. Dia pandang. Oleh orang-orang yang beriman. Memang kebanyakan orang pandang macam tu juga. Ya. Dan menjadi suatu perkara yang dituntut Allah untuk dikerjakan. Maka para ulama ittifaq sepakat mengatakan tidak boleh mengkafirkannya dengan sebab tidak beramal tadi. Tak boleh. Jadi ada beberapa perkara telah ni dibatasi dalam menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebabnya saya tu selalu mengingatkan diri saya dan itu juga. Banyak kata bersandarkanlah, bergantunglah hati tu kepada Allah. Kalau dah kita tu nampak orang sembahyang, kita bersembahyang, maka kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah keimananku. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah si fulan, kurniakanlah hidayah kepadanya. Baru dikatakan kita ahli sunnah tu sentiasa saja bersangka baik. Ya, amalan baik. Keenam, ahli sunnah wal jamaah tidak berselisih pendapat. Maknanya sepakat mengenai pentakrifan iman itu. Sepakat tentang iman. Yakni membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Ini adalah taufik hidayat Allah. Membenarkan dalam hati. Beramal dengan anggota badan. Dibenarkan dengan hati, membenarkan, kemudian barulah maknanya diterjemahkan dengan anggota tubuh badan. Dan berkata dengan lidah, mengakui dengan lidah. Dia tetap tiga perkara. Ilmu yakin, ain yakin, akul yakin. Tak sempurna satu-satu tu. Kalau tidak ada tiga perkara, tak sempurna. Bukan tak beriman. Beriman, tak sempurna. Lalu depan masjid. Kemudian, dengar Bilal azan. Hayya 'alas salah, marilah bersembahyang. Dah. Penyak kata, dia tahu dah. Yang ini masjid. Dia tahu dah, itu Bilal yang azan. Itu kata hati dia, gambaran hati dia. Tapi dia tak datang juga. Tak dibenar, tak membenarkan. Itu dia tak membenarkan. Itu kalau dia hati saja. Bukan dia tak percaya. Ini masjid, bukan rumah, bukan banglo. Dia tahu itu Bilal. Haji Hasim yang azan tu, dia kata. Tapi dia tak datang juga. Jadi dia mengakui, perbuat tidak. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala berkata di dalam kitabnya, para sahabat dan tabi'in telah ijma' mengatakan. Ya, dia kata, sesungguhnya iman itu ialah perkataan. Ingat, sesungguhnya iman itu adalah perkataan, diikrarkan. Maknanya kata tak memadai dengan tasdik hati saja. Tak memadai.
Kata-kata percaya kepada Allah. Allah tu Tuhanku, kata hati tu. Maksudnya kata benda tu aku mengenal Allah semua sekian cuma. Tapi tak diikrarkan. Membenarkan dengan lidah. Membenarkan dengan lidah. Dan perbuatan mengerjakannya. Dibenarkan dengan ini ada taufik hidayat Allah. Petunjuk dan pertolongan Allah. Maka dapatlah aku berbuat. Ini adalah perbuatan Allah. Lahiriah perbuatan aku, tapi ini perbuatan Allah. Dengan anggota badan. Dan niat. Niat. Niat apa? Membenarkan tadi. Dalam hati itu. Niat ni adalah kehendak. Dengan hati. Dan tidak memadai satu daripada tiga perkara yang lain. Kata siapa? Imam As-Syafi'i. Imam As-Syafi'i. Awas. Kita bermazhab dalam Imam As-Syafi'i. Sesungguhnya iman itu ialah perkataan. Kata Imam As-Syafi'i. Jadi kita pegang sekarang. Kata Imam As-Syafi'i. Sesungguhnya iman itu ialah perkataan. Orang tanya, iman itu apa? Iman itu adalah perkataan. Ikrar dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu ikrar dengan lidah. Kata siapa? Kata Imam As-Syafi'i. Membenarkan dengan lidah. Dan juga perbuatan. Dikerjakan. Kita dah percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya. Allah perintah kita bersolat. Dengan jalan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbuat, suruh dia tinggalkan apa yang ditegahnya. Mengerjakan dengan anggota tubuh badan dan juga dengan niat, diniatkan. Niat di sini pula kita satu dia datang daripada Allah. Kenapa kita nak meniatkan menjadikan satu amal, perbuatan? Solat ni orang sembahyang dengan tak bersembahyang ataupun kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah minta dimurahkan rezeki. Minta dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, ditetapkan iman. Sedangkan rezeki kita, umur kita, keimanan kita sudah tertulis pada azali lagi. Jadi kalau kita dapat murah rezeki, kita dapat iman, kita pula sekarang panjang umur, benda tu sudah tersurat, dah tertulis. Kemudian kenapa kita minta? Minta lagi. Sebab aku minta. Sebab aku minta. Itu dikatakan menjadikan amal. Itu diniatkan amal. Ibadah. Jadi amalan kita ibadah. Fahami baik-baik ini. Kalau tidak boleh meragui keimanan kita kepada Allah. Pada takdir kita. Kepada rezeki. Kepada kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Ini satu part yang lain. Berhubung tentang kita nak faham niat tu. Diniatkan benda tu aku berdoa ni. Adalah satu amal. Satu amal. Sunnah Nabi. Yang disyariatkan. Aku berdoa. Membenarkan dengan hati. Dan tidak memadai satu daripada tiga. Tak memadai. Tidak memadai daripada tiga perkara yang lain. Tidak memadai satu daripada tiga yang perkara yang lain. Itu sebabnya alim ulama bagi tahu. Sempurnanya iman itu diikrarkan dengan lidah, tasdik dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Dan orang alim ulama bagi tahu. Dikatakan kita nak mengikrarkan, tentu ada tasdik hati. Tasdik hati apa dia katakan? Ilmu yakin. Ada ilmu yakin, barulah benda tersebut kita ikrarkan. Yang dalam hati aku percaya Allah itu Tuhanku. Percaya. Jadi diikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dilakukan dengan perbuatan. Tak ada perbuatan ni melainkan perbuatan Allah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang beriman itu di sisi Allah Ta'ala adalah berhak dan patut dimasukkan ke dalam surga dan tidak kekal di dalam neraka. Menurut ahli sunnah wal jamaah.
dan iman itu dipandang kepada hukum dunia adalah semata-mata mengikrarkan dengan lidah dan mengucap dua kalimah syahadat. Mengucapkan mengucapkan dua kalimah syahadat. Barang siapa mati dengan ucapan dua kalimah syahadat, surga. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Siapa je lah. Didengar ke, tak didengar ke sepulan tersebut. Sampaikan kita tu dengar penagih dadah, mati dalam longkang. Kenapa kita nak sempurnakan dia? Nak dimandikan, nak dikafankan, nak disembayangkan, nak dikuburkan macam mana orang lain. Cuma keadaan dia tu nak berjaga. Takut atau HIV dah sekian, tu cara dia tu. Itu lain. Tapi disempurnakan. Tak kala dia mati, kita pun tak tahu. Dia jatuh longkang, Allahu Akbar. Mana kita tahu? Dia dapat jugalah mengucap Allahu Akbar, menyebut nama Allah Maha Besar. Sebab apa? Allah tu Maha mendengar. Dia mentakdirkan. Kita ni mana nak dengar? Tiba jumpa dah. Itu pasalnya kita kena menjaga hak Allah. Itu hak Allah. Tak boleh kita nak hina, tak boleh. Dia dah meninggal, mati, padan dah muka kau semua, kau penagih dadahan. Itu pendek kata. Itu dikatakan haram tu. Kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tunjuk dengan kita, jangan buat perangai macam ni. Itu hikmah dia. Dah kita pula tuduh pula dia pula. Itu kalau orang tauhid tak seperti itu. Ya, dia tetap juga memuliakannya. Baik. Justru itu, sesiapa yang mengikrarkan dengan lidahnya dan mengucap dua kalimah syahadat, bermakna mereka telah melaksanakan hukum di dunia ini. Hukum di dunia ini. Perintah di dunia ini. Mana ketetapan, ketentuan yang di dunia ini, dia kena buat, maka dia buat. Dan mereka adalah dituntut dan dimestikan melakukan perkara-perkara yang wajib dikerjakan. Oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan mereka diberi haknya selaku orang yang beriman, iaitu surga. Surga. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak kekal di dalam neraka. Kalau dimasukkan pasal tak beramal, tak kekal dalam neraka. Tapi kalau puak-puak lain yang katakan tadi, semua kekal. Di antaranya kawaris lah, qadariyah lah, itulah, inilah. Dan tidak boleh pula dihukumkan ke atas mereka itu seorang kafir. Tak boleh. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Walaupun hadis tu mengatakan, tak semayang, kafir, itu semua. Untuk nak memberi petunjuk, memberi semangat, memberi itu, jangan dibuat perkara tersebut. Kecuali mereka membatalkan pengakuan lidahnya. Membatalkan pengakuan lidahnya, ikrarnya. Dan amalan yang dikerjakan oleh anggota badannya. Maksudnya dia membatalkan. Mengatakan semua amalan aku yang sesudah itu dikatakan adalah bukan daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia membatalkan. Mana dicakapnya pula sebagai. Itu kecuali. Tapi siapa pula yang ada nak cakap tu memang tak ada. Itu sebabnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan sini iaitu dikatakan hakikat iman itu ialah diikrarkan dengan lidah. Ditasdik dengan hati. Jadi maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Aku naik saksi. La, tiada Tuhan. La di sini nafi. Nafi. Dalam nafi itu ada isbat. Diisbat. Jadi isbat tu di dalam hati. Ditetapkan pada hati. Itulah sifat nafsiyah. Bukan la tu tak ada Tuhan ni, bukan. Maknanya diisbatkan dalam hati. La. Kemudian dalam hati. Mengisbatkan. Mana la ilaha mengisbatkan. Menetapkan dalam hati.
Mana ikrar dengan lidah. La ilaha illallah. Maknanya baru ditetapkan Muhammad dan Rasulullah. Ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Dilakukan dengan perbuatan. Tak ada perbuatan aku ni dah, melainkan perbuatan Allah. Itu pasalnya kita boleh sekarang duduk berbual dan sebagainya atas taufik hidayat Allah. Atas petunjuk dan pertolongan Allah. Tapi ingat, hidayah Allah, pertolongan Allah, insya Allah. Tapi taufik bukan semua orang. Ya, bukan semua orang. Itu atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kesimpulannya lagi, apa dia? Semuanya ini adalah dalam takdir Allah, dalam kehendak Allah, dalam pengetahuan Allah. Apa juga yang berlaku. Jadi, saksilah sekarang di hadapan kita tentang diri kita dan keseluruhannya. Bahawasanya tidak ada yang wujud ini, melainkan hanya Allah saja yang wujud. Wallahu a'lam. Jadi setakat ini saja pada malam ini. Ya, yang baik itu bagi Allah Subhanahu taala. Jika dapati kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi insya-Allah. Jadi Ustaz, kita buka soalan hari ni Ustaz. Ya, Kita ada boleh, lagi insya-Allah. berbaki 13 minit. Baik, Ya, ya. jemaah dijemput untuk buka soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas penerangan yang begitu baik ya. Saya ingin bertanya tentang ini ada kaitan dengan kategori ya. Kategori orang syirik, menderaka pada ibu bapa dan sembahyang itu jatuh nombor 3. Tentang hukuman di neraka itu wallahu a'lam. Tapi bagi kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang yang berpahaman Wahabi, ya. Itu bagaimana? Sebab mereka ini memang menolak secara terang-terangan akan sifat 20 Allah Ta'ala ya. Dan mereka kata kenapa nak belajar sifat wajib Allah Ta'ala. Itu hanya 20. Mereka belajar nama-nama Allah iaitu zat-zat Allah 99. Jadi sebab itulah mereka menolak. Jadi dalam keadaan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Persoalannya antara ahli sunnah wal jamaah. Menurut daripada Puan Munah ya. Puan Munah. Jadi menurut Puan Munah, persoalannya yang pertama, dalam ahli sunnah wal jamaah, kita mengaji tentang sifat 20. Tentang Asy'ariyah dengan juga Maturidiyah. Jadinya Asy'ariyah. Kemudian kepada orang Wahabi ni sebenarnya wallahu alam lah, Wahabi. Dia mengatakan kita tak perlulah. Katanya nak mengaji akan sifat 20. Memadai kita itu dengan kita sekadar kita nak mengaji tentang Asmaul Husna. Itu persoalannya. Baik. Di sini pun saya nak menjelaskan kekhilafan diorang ni. Kita pun mengaji Asmaul Husna. Membenarkan Asmaul Husna. Macam mana yang dia mengaji? Maknanya kita kena mengaji Asmaul Husna. Kemudian kita juga mengaji untuk mengenal akan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut kita dapat kenal Allah SWT. Itu menurut daripada Al-Asy'ariyah. Cuma silapnya dia apabila dia menghukum tak perlu nak mengaji sifat 20. Itu kelemahan dia.
Ya, sama juga dikatakan fahaman dia tentang akidah. Cukup kita memahami akan tauhid tiga. Ya, fahami. Kita juga mengaji tauhid tiga. Dan kita mengaji juga tentang itu tentang sifat 20. Pasal kita nak kenal kepada tauhid tadi. Cuma dia tidak mengaji. Adi hukumnya pula kita. Itu yang dia salah. Ya, jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Biarkanlah dia. Berdoalah pada Allah Ta'ala, dia kurniakan dia taufik dan hidayat. Dan kita ikutlah jalan kita juga. Wallahu'alam. Baik. Boleh saya sambung lagi sedikit ya? Adakah mereka boleh dilabelkan sama ya dengan puak Syiah? Kerana ya, dan satu perkara lagi, saya memerhati golongan Wahabi ini adalah golongan penyesat. Kalau saya pernah memerhatikan di masjid itu di Bangi ya, Subangi, di situ juga ada Wahabi. Kalau di masjid negeri, di zon 1 itu ada juga kumpulan Wahabi. Kemudian yang datang menyertainya adalah orang-orang yang bijak pandai. Baik. Sebenarnya, di mana sahaja kita berada, fahaman tentang akidah ahli sunnah wal jamaah berbeza pendapat di mana sahaja, dan mereka mengklaim dialah yang sebetulnya. Kita pun klaim kita juga yang betul. Itulah saya cakap, mengelakkan kita ni berselisih faham dengan dia. Elok kita ambil jalan kita di dalam berpegang akidah. Kita jangan labelkan seseorang. Dia ni Wahabi, dia ni Syiah, dia itu ini dan sebagainya. Itu pegangan dia, terserah. Pegangan aku, itu berlakunya seperti ini nak membuktikan bahawasanya aku tidak sependapat dengan dia. Dan kedua, nak membuktikan bahawa aku adalah tidak berganjak, tidak berubah. Apa yang kau cakap, apa yang kau ajar, itu saja. Jadi, kesimpulannya apa? Dia, aku. Sampailah kita besok kesudahannya. Wallahu'alam. Ya, terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, ada apa-apa lagi? Jadi berbaki lagi 4 minit. Saya mohon kita tutup dulu ya Ustaz sebab dalam 9.15 nanti kita ada kuliah Isyak. Ya, okey. Baik Ustaz. Alhamdulillah usai sebuah pengajian berkitab kita dengan tajuk tajuk Hakikat Iman. Dan pada muka surat 312 hingga 316. Alhamdulillah dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang kita peroleh pada malam ni. Jazakallahu khairan katsiran buat Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah Tudah bin atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan katsiran juga buat para hadirin, juga para peinfak istiqamah yang dirahmati Allah sekalian. Dan tak dilupakan para ahli tadbir urus Gemenur Iman. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Mohon izin Ustaz untuk hebahan malam ini. Diharapkan kita semua Allah pilih meneruskan bagi mengimarahkan kuliah Isyak pada 9.15 malam nanti bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manap dengan pengajian fiqh berkitab Idaman Penuntut. Saya Adi Irma binti Sukir dan penganjuk dan pihak pengurusan Gemenur Iman mohon ampun dan maaf atas khilaf dan kelemahan kami dalam mengacarakan kuliah malam ini. Sebelum kita akhiri keberadaan di taman-taman syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul as daripada Al-Fadil Ustaz yang disegani.
Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma adana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin as-syukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insya-Allah.